Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, kita apa khabar? Apa khabar tuan-tuan? Okay, saya teruskan walaupun tak ada view, nanti tuan-tuan boleh tengok apa yang saya nak kongsikan. Semalam saya dah ulang baca dalam buku Wang Emas ni, dah kali ketiga saya ulang. Okay, dalam buku ni topik yang hangat juga. Dia ceritakan dia punya tajuk ni, berapa banyak perlu simpan emas. Okey, dalam buku ni ditulis cadangan saya selepas cukupkan simpanan kecemasan berjumlah 3 bulan pendapatan dalam bentuk tunai di bank seperti tabung haji atau ASB, emas boleh dijadikan simpanan tambahan untuk mencukupkan menjadi 6 bulan pendapatan atau lebih. Ini kerana duit dalam tabung haji atau ASB itu terjamin dari sudut nombornya, tetapi simpanan emas terjamin dari sudut nilainya dalam jangka masa panjang. Baik, mudah saja nak faham. Kalau saya penyimpan emas di bawah saya pun, saya tak sarankan untuk menyimpan 100% cash kepada emas lah. Okay, kita hanya alihkan satu nilai di mana kita boleh kategorikan sendiri. Maknanya kalau mudah, cara paling mudah untuk simpan adalah 10%. Okay, 10%. Andai kata ada RM1,000 cash, okay, alihkan 10% kepada emas. Okay, bila dah alihkan kepada emas 10% tu nilai RM100, okay, dengan nilai RM100 tu kita jadikan sebagai forgotten saving. Maknanya emas ni kita lupakan, tapi kita konsisten menyimpan sebulan RM100. Okey, kenapa dia cakap simpan secara cash dulu untuk 3 bulan gaji? Baik, kalau kita terus menyimpan emas, okey, andai kata contoh bulan ni saya dah mula menyimpan, okey, saya ada RM1,000, saya simpan RM1,000 dalam emas. Okey, bulan depan saya nak pakai duit, okey, saya terpaksa jual balik emas saya walaupun ada susut nilai, dan RM1,000 tu akan kurang nilai. Maknanya tak jadi RM1,000. Okey, itu konsepnya. Kita kena simpan cash dahulu, baru kita simpan emas. Okey, tapi ada yang sesetengah yang tengah menyimpan dengan saya sekarang, okey, dia simpan duit tak pernah nak lekat dalam dia punya tabung. Jadi saya sarankan untuk simpan kepada aset emas lah. Sebab aset emas ni dia mengubati penyakit boros. Okay? Dia mengubati kita daripada masuk tabung ambil balik. Okay? Sebab sentimental value, maknanya rasa sayang kita terhadap aset kita, maknanya dekat emas kita tu lagi tinggi berbanding duit. Okay? Kalau kita simpan duit dalam Maybank Tuju ke dalam apa-apa akaun yang ada akses online, kita termasuk sahaja dalam aplikasi Shopee, tidak kurang RM100 mesti akan habis. Okay? Seterusnya, ni saya pergi sepintas lalu. Kalau ada soalan, tinggalkan dalam ruangan komen. Yang risau saya boleh jawab satu-satu pertanyaan, insyaAllah. Okay?
Uh, Seterusnya, keistimewaan emas sebagai mas kawin. Okey, ini untuk anak-anak muda yang masih bujang, okey, terutamanya lelaki lah, okey, terutamanya lelaki. Kena fokus untuk menghalalkan kekasih anda lah, maknanya kalau anda dah ada someone yang istimewa tapi tak tahu macam mana nak mula untuk menyimpan, okey, boleh mula menyimpan untuk dalam aset emas. Okay. Apa yang saya buat, saya lebih fokus kepada menyimpan emas lah untuk perkahwinan saya, InsyaAllah 10 Julai 2021 lah. Kalau tak ada apa-apa yang menghalang, lockdown ke, tak boleh pergerakan ke kan. Jadi apa yang saya buat, saya dah ada siap-siap dah satu dinar untuk mas kahwin. Dan untuk hantaran pula, kalau ikutkan 50 gram emas lah, okay? Dengan nilaian harga semasa nanti. So untuk nilai 50 gram pada hari ini, okay, 50 gram pada hari ini adalah 13,467. Okay, nampak tak? 13,000, okay, 13,467. Baik. Sedangkan nilai yang disimpan dari awal lagi tak sampai pun dengan nilai 17,000. Nampak tak? Special ni emas. Okay. Kelebihan utama menjadikan bina emas sebagai mas kahwin adalah simpanan emas itu bertahan lebih lama berbanding duit. Okay. Kalau hadiahkan dalam bentuk duit, biasanya tak lama. Selepas majlis selesai, duit itu akan ditarik untuk dibelanjakan sedikit demi sedikit. Sedar-sedar hadiah mas kahwin semakin berkurangan, terutamanya apabila pengantin mula tinggal bersama. Okey, apa yang dalam buku ni tulis, saya perhatikan ahli keluarga saya yang menggunakan dinar sebagai mas kahwin. Dinar-dinar mereka tidak terusik pun. Kekayaan mereka lebih bertahan lama kerana simpanan emas biasanya orang tidak akan jual, melainkan apabila ada perkara-perkara yang mustahak sahaja. Selalunya apabila duit lain sudah habis, barulah orang jual emas sebagai jalan terakhir mereka. Okey, betul. Kalau simpan emas ni, kita tak perlu hiraukan apa orang yang orang di luar sana cakap lah. Okey, apa yang orang di luar sana cakap, dia tu pergi apa, pajak gadai, tak ada duit dah tu. Okey, dia sebenarnya orang yang ada emas ni, dia ada duit. Okey, orang yang ada duit belum tentu dia ada emas. Okey, tambahan lagi dalam buku ni dia cakap emas lebih bertahan daripada dibelanjakan memandangkan pada emas itu ada nilai sentimental yang tinggi. Betul tak apa yang saya cakap di awal-awal tu? Nilai sentimental yang tinggi sebenarnya. Okay? Dalam buku ni, saya dah baca 2-3 kali dan saya rasa kalau saya tak refresh ilmu dalam buku ni, saya akan lost momentum dalam menyimpan sebenarnya. Okay? Dia cakap, sebagaimana cincin hadiah perkahwinan, orang tidak akan jual cincin itu melainkan untuk hal yang sangat terdesak. Pada cincin tersebut, tersemat kenangan penting dalam hidup si pengantin, simbolik nilai cinta yang tidak ditelan zaman. Okey, ayat yang puitis. Okey, kalau kita pandang dari sudut jauh. Okey, contohnya ada negeri yang tetapkan mas kahwin RM30, RM111 atau 11 sen macam tu. So, untuk mas kahwin ni, saya rasa better kita ubah kepada emas. Sebab apa? Contoh, kalau tahun ni kahwin, 10 tahun lagi dinar tu ada lagi. Maknanya nilai, okey, kita boleh cakap dekat anak-anak kita. Ini contoh anak dah besar kan. Inilah daddy punya mas kahwin dekat mami dulu. Abah, nampak tak? Kita boleh tunjuk. Tapi kalau duit, okay, saya cerita, kita buka minda sikit pagi ni, pukul 10 saya akan stop, okay, sebab saya nak hadir new day orientation punya training. Okay. Kalau kita simpan duit sebenarnya RM100, okay, habis majlis je
Sebulan kemudian duduk sekali. Jom bang kita pergi apa orang panggil yang jual perabot kita beli meja kononnya, okey, duit yang ada tu pakai tak lama rosak. Okay. Maknanya saya tak sarankan lah. Kalau untuk beli-beli something yang macam tu, saya rasa better simpan cash yang contohnya ada, kita kena wujudkan dana tau. Okay. Dana pencen, okay, dana persaraan, dana untuk waktu kita kecemasan. Kecemasan ni datang dalam berbagai bentuk tau. Okay. Dana pendidikan anak-anak. Okay. Okay, saya rumuskan untuk dana pencen. Dana pencen, kita tak semestinya tunggu umur kita 60 baru kita nak pencen. Maknanya lengkapkan dana simpanan kita dulu. Contoh, kita dah buat kira-kira, okay, kalau aku pencen umur 60 nanti, duit aku yang dapat daripada sebuah hati apa semua tu, okay, ada 120,000. Contoh, okay, dah tolak hutang apa semua, 120,000. 120,000 tak ada tu. Okay, kena ingat. Simpan 120,000 sebelum umur 60. Ada 240,000. Bijak ke bijak? Okay. Kata ada kematian ke, ada sakit demam ke, kita ambil kecemasan yang paling simple. Okay. Kita bawa kereta nak balik kampung, kita dah servis dah semua ni sebelum kita tolak balik tu. Bila dah servis apa semua, on the way nak balik kampung, tiba-tiba kereta rosak. Okay. Cash ada sikit, dalam bank pun cash dah tak ada. Okay. Yang kita ada apa? Emas 2-3 keping. Okay. Macam saya lah, saya pergi kerja dekat dia 5 minit je. Okay. Tapi bila saya keluar mana-mana apa semua, yang dalam wallet saya mesti ada, okay, setengah dinar. Okay. Mak tak nampak pula. Okay. Setengah dinar. Okay. Setengah dinar saya ni, saya sentiasa bawa. Sebab apa? Sebab saya tak tahu bila ada kecemasan dan bila waktu saya betul-betul kekeringan duit wang ringgit lah. Okay. Dan yang ketiga, dana pendidikan anak-anak. Okay. Seperti yang kita tahu, buat masa sekarang ni, kos pembelajaran anak-anak ni makin lama dia makin tinggi, bukan makin lama makin rendah tau. Okay. Bila makin lama makin tinggi, kita terpaksa untuk cari duit yang lebih untuk orang kata untuk support anak-anak kita belajar. Jadi kalau sekarang tuan-tuan ada anak yang baru lahir ke apa semua, cuba untuk wujudkan, okay, cuba untuk wujudkan dana simpanan untuk anak-anak tuan-tuan. Baik, kita ambil secara mudahlah kiraan. Okay. Contoh, anak sekarang umur 7 tahun. Okay, 7 tahun sampai umur 18, okay, sampai umur 17 lah. Okay, sampai umur 17 dia dah habis SPM. Contoh 7 tahun hingga umur 17 bermakna 10 tahun. Okay, dalam masa 10 tahun konsisten sebulan sekali simpan. Okay, walaupun RM100 untuk anak-anak dalam bentuk emas. Okay, maknanya kita ada 120 bulan tuan-tuan. Okay, 120 bulan kita maintain sebulan 100 simpan duit untuk anak-anak. Okay, kepada emas. So kita darab dengan 100. RM12,000 tuan-tuan. Waktu anak umur masuk umur 18, kita bagi duit. Okey, ni RM12,000 untuk support belajar nanti. Tapi tuan-tuan, cuba bayangkan, kalau 4 tahun simpan emas pun harga sudah melebihi 300% keuntungan, kenapa 10 tahun tidak untung? Betul?
Kalau nilai duit 12,000 ni, okey, nilai duit 12,000 ni, itu duit kertas tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan simpan emas, kemungkinan lebih dari RM20,000. Okey, itu saya buat kiraan 100 bulan. Okey, kalau saya buat kiraan untuk 1 gram sebulan, lagi banyak tuan-tuan. Okey, dia untuk mula menyimpan ni, memang semua orang akan ada mindset, oh ya, aku pernah kena tipu lah dulu. Okey, aku pernah kena tipu. Cuba buang dalam fikiran kita tu yang kita pernah kena tipu. Kita pernah kena tipu sebab kita tak ada ilmu sebenarnya. Kita tak cuba untuk mencari ilmu yang betul, kita tak cuba untuk mencari orang yang betul dalam membuat simpanan sebenarnya. Baik. Ini penulis buku ni, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, yang adalah mentor saya, dan saya banyak kali dapatkan khidmat nasihat beliau, dan semangat daripada beliau lah saya pegang sampai sekarang. Saya kata, apa yang beliau kata, kalau saya tak kongsi dekat orang apa yang saya buat, apa yang saya lakukan dalam menyimpan, dalam membina keuangan, dalam menyelamatkan kekayaan, saya merasakan diri saya pentingkan diri. Betul lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada cara untuk menyimpan lebih baik, okay, kita tak payah pergi jauh, kawan-kawan tak payah pergi jauh, sampai kawan-kawan kawan jauh 2-3 tahun lepas apa semua, kita pergi dekat yang terdekat, keluarga kita. Cuba bayangkan kita ada adik kerja sama dengan kita, okay? Saya cashier, adik saya cashier, tapi lifestyle berbeza. Okay? Gaji kita sama, tapi kekayaan kita berbeza. Ada buku saya baca tuan-tuan. Saya baca buku sebentar. Dalam batan gaji tetapi kaya. Ni, tuan-tuan kena beli ni, baca ni. Okey? Sebenarnya emas bukan buat kita kaya, ilmu yang buat kita kaya. Okey? Okey, contoh kita ambil tadi. Saya ada adik. Saya cashier, adik saya cashier. Okey? Tapi adik saya hidup dia, contoh adik saya hidup dia tak sampai gaji bulan depan lagi dah habis. Tak ada duit langsung. Terpaksa minta dengan saya, minta tolong untuk pinjam duit sikit. Contoh. Tapi saya dapat gaji, saya simpan emas. Dapat gaji, saya simpan emas. Dapat gaji, saya alihkan dalam tabung haji. Okey? Saya simpan dahulu, belanja kemudian. Itu yang kita kena ada sebenarnya. Bukan belanja habis-habisan, nak simpan duit tak ada. Yang tu jadi sia-sia. Cuba tuan-tuan fikir, kita kerja penat-penat sebulan ni untuk tunggu gaji ni, dah berhempas pulas, membanting tulang, tiba-tiba dapat gaji, nak bagi dekat orang lain, nak kayakan orang lain, okay? Nak beli tu, beli ni, beli tu, beli ni. Sedangkan itu kehendak, bukan keperluan pun. Okey, setiap 6 bulan sekali beli sofa baru. Okey, orang panggil apa? Trade in. Tukar lama ambil baru. Okey, tak perlu semua tu. Selagi mana dia boleh pakai, pakai tuan-tuan. Okay? Cuba untuk merdekakan fikiran kita daripada tengok orang lain. Maknanya bukan tengok orang lain apa. Merdekakan fikiran kita daripada ada sikap untuk berlawan. Okey, yang mana ada apa, tuan-tuan suami yang hebat semua, kalau ada puan-puan isteri yang hebat yang tengok video saya nanti atau sekarang tengah live, okay, cuba tanamkan dalam diri, aku nak fight untuk banyakkan simpanan. Okay, aku nak fight untuk tambahkan simpanan, aku nak fight untuk selamatkan kekayaan. Itu adalah yang paling penting sebenarnya. Okay, dia kalau nak bagi tahu simpan emas ni tipu, itu atas tuan-tuan sebenarnya. Okay, saya daripada tahun 2016 lagi bersama Public Gold, saya penyimpan daripada tahun 2016. 2020 saya decide, bulan April saya decide untuk jadi dia, untuk saya nak kongsi dengan orang. Sebab apa?
Sebab saya dah rasa macam menyesal lah pula kalau aku tak kongsi dengan orang. Okay. So sekarang ni saya memang target saya nak pandaikan 500 orang di luar sana di bawah direct dengan saya. Maknanya saya akan guide macam mana. Saya akan bantu satu-satu. Okey. Kalau tuan-tuan nak tahu, kalau tuan-tuan akan join group saya nanti, dalam group saya ada macam-macam orang lah. Okey. Golongan ibu tunggal, orang yang dah muflis pun ada, orang yang banyak utang along. Okey. Ada seorang ibu tunggal ni, dia terpaksa, okey, saya cerita, dia terpaksa tanggung hutang along disebabkan, okey, dia diceraikan oleh suami dan dia jaga anak dia seorang je. Suami dia jadikan dia sebagai penjamin, pinjaman along. Dan lagi sedih, dia adalah penjawat awam lah. Okey, tapi jangan risau. Dia mula menyimpan, dia mula buat part time dan sampai sekarang dia maintain untuk selesaikan hutang along tu. Okey. Ini pesanan untuk tuan-tuan yang dah jadi suami, yang bakal bergelar suami, jangan menganiaya insan yang lemah sebenarnya. Jangan ambil kesempatan di atas kesempitan orang lain. Okey. Bila puan tu kontak saya, menangis-nangis tau. Saya apa yang saya jawab? Saya cakap saya bukan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Saya boleh bantu macam mana untuk bagi pendapat macam mana nak buat income, macam mana nak selamatkan kewangan, apa semua, macam mana nak cover hutang. Okay. So saya dah bantu dia. Alhamdulillah sekarang puan tu masih maintain menyimpan. Okay. Seterusnya belum habis lagi. Yang orang kata nak mula simpan emas ni susah sebab aku pernah kena tipu. Okay. Kena ingat tuan-tuan, tiada syarikat emas yang menawarkan pelaburan emas dengan ada keuntungan. Okey, orang kata you labur RM10 pun nanti you untung boleh RM1,000 mah. Okey, you nanti simpan RM10, tunggu je 6 bulan, nanti dapat RM1,000 return, keuntungan berkali-kali ganda. Okey, dalam masa sama you carilah orang lain yang tarik duduk bawah you, nanti you makan income. Okey, tuan-tuan nampak tak benda tu? Dalam public gold tak ada benda tu tuan-tuan. Okey. Saya dealer, saya cari customer. Customer saya tak perlu cari orang lain untuk menyimpan. Sebab apa? Okey. Kalau customer cari orang lain pun, daftar bawah dia tak dapat apa-apa tuan-tuan. Sebab dia title sebagai customer. Okey. Dan untuk jadi dealer dalam public gold pun tak susah sebenarnya. Dia ada pelbagai cara. Okey. Ada dengan belian, ada dengan secara organik. Organik ni maknanya dalam jangka masa tertentu cari customer dengan jumlah tertentu dan layak dapat jadi dealer. So daripada sudut tu kita tak ada konsep. Contoh, saya dealer, saya ada dealer bawah saya. Okey, saya dealer, saya ada dealer bawah saya. Saya paksa cari. Tak perlu. Kita pandaikan orang. Okey, kita pandaikan orang sebenarnya. Tugas kami adalah untuk mengajar, menyimpan sebenarnya. Ramai orang yang gagal simpan sebab dia tak jumpa jalan yang betul-betul lah. Okay, dia tak jumpa cara yang betul-betul untuk menyimpan. Okay. Saya sarankan untuk tuan-tuan mula baca buku ni. Okay, baca buku ni, buku Wang Emas ni. Membaca dan faham, hadam. Kalau ada tak faham, boleh datang comeback dengan saya akan terangkan satu-satu. Kalau ataupun nak direct contact mentor pun boleh, tapi terlalu ramailah anak murid dia. So saya di bawah bimbingan mentor saya ni, saya sedia untuk bantu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok video saya ni, walaupun view sekejap 3, sekejap 2, tak apa. Okay? Sebab video ni saya akan simpan dan saya akan kekalkan untuk tontonan tuan-tuan nanti. Jadi apa lagi? Cerita dia tuan-tuan belilah, baca. Saya tak boleh cerita semua nanti
tak menarik lah. Orang kata kalau tengok movie, orang panggil sebagai movie spoiler. Okay? Saya boleh cerita sepintas lalu je, ambil poin-poin. Nak baca isi dia, boleh beli dekat PG Mall. Okay? Okay, nanti boleh tengok saya punya net postage dalam Facebook saya, dalam channel saya ni. Kita akan letak link untuk tuan-tuan beli buku ni. Baca buku tuan-tuan. Tuan-tuan kaya bukan disebabkan harta, tuan-tuan kaya sebab ilmu. Orang kaya makin kaya sebab dia cuba cari ilmu untuk kayakan dia punya kekayaan. Okey, tambah dia punya kekayaan. Orang kebiasaan, dia harapkan satu punca pendapatan saja. Okey. Tinggi gaji belum tentu menjadi kayu ukur untuk kita sebagai orang kaya. Maknanya gaji saya 11,000 sebulan, contoh. Saya bukan orang kaya. Okey. Makin besar gaji, makin besar komitmen. Ingat tu. Okey. Kalau tuan-tuan berminat nak mula menyimpan, yang mana tengok video saya ni, kalau rasa simpan emas ni mengarut, jangan simpan emas. Okey. Saya bagi tahu last lagi 4 minit. Okey. Ada seorang ni, dia datang kontak saya, dia kata, buat apa simpan emas? Simpan emas lama-lama untung ke? Beli emas untung ke? Kena ingat macam ni. Okey. Orang kutip besi buruk, dia jual pun laku. Takkan emas tak laku? Macam tu je. Konsep dia macam tu je. Buang negativity, okey, dan cari positivity untuk kita terima setiap info yang disampaikan oleh dealer-dealer di luar sana. Okey. Kau yakin dengan public gold, pilih public gold. Kau yakin dengan syarikat emas lain, pilih syarikat emas lain. Okey. Macam saya terbuka, saya nak bantu semua orang. Okey. Sebelum saya tamatkan saya punya live, saya dengan rendah dirinya memohon kemaafan andai kata sepanjang 28 minit saya berceloteh ni, saya ada goreskan perasaan siapa-siapa. Saya tak ada niat. Tujuan saya pagi ni, saya nak jentik hati sikit je. Okay? Untuk ibu bapa yang ada anak kecil, untuk golongan yang masih bujang, okay? Yang masih struggle untuk kumpul duit, ingatlah, duit datang macam siput, keluar macam ribut. Okey, simpanlah emas untuk masa depan anda. Selamatkan kekayaan. Jangan malu, jangan segan untuk kontak saya, Encik Wan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berhujung minggu. PKP 3.0. Bye-bye.